Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Selamat datang ke Awak Kita Channel dan sekarang ini kita sedang bersiaran secara langsung di saluran YouTube AK Channel dan bersama-sama saya pada malam ini seorang pemimpin yang tidak asing lagi di pentas politik negara, seorang yang amat lantang bersuara untuk rakyat, iaitu Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Selamat datang Doktor ke program eksklusif 60 minit ini dan terima kasih kerana sudi terima lamaran saya untuk live bersama-sama pada malam ini Doktor. Dan untuk makluman, eksklusif 60 minit ini merupakan satu segmen baru di AK Channel dan Doktor merupakan panel guest yang pertama yang saya undang untuk bersama-sama pada malam ini. Baik, sebelum kita teruskan dengan bicara kita pada malam ini, kepada semua penonton yang ingin bertanya kepada Dr. Ashraf, boleh komen dan jika berpeluang saya akan majukan soalan anda kepada Dr. Ashraf nanti. Okey Doktor, kita sudah setahun lebih berdepan dengan COVID-19 dan juga sudah berbulan-bulan juga rakyat dipaksa untuk duduk di rumah sehingga ramai yang kehilangan punca pendapatan. Dan bukan itu saja, ada yang hilang tempat tinggal, kes bunuh diri pun meningkat, kelaparan, tidur dalam kereta dan sebagainya. Jadi bagaimana Doktor melihat perkara ini boleh berlaku? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya Zafri yang juga merupakan Ketua Pemuda UMNO Marang dan seluruh rakan-rakan yang menonton eksklusif 60 minit pada malam ini. Saya ucap terima kasih atas jemputan untuk membicarakan berkenaan dengan 10 tuntutan. Cuma saya kena betulkan, bukan 10 tuntutan pemuda tetapi 10 tuntutan rakyat. Kami hanya merumuskan sahaja apa yang telah dibangkitkan oleh rakyat, yang kami sejak daripada awal PKP kita buka 2 talian hotline dan saya sendiri di page Facebook saya hampir setiap hari menerima tak kurang daripada 100 ke 150 mesej-mesej peribadi yang menceritakan perihal kepayahan, kesusahan, keperitan. Ramai rakyat yang sedang tertekan, susah. Mereka bukan sekadar mahu minta bantuan kita tetapi mereka mahu pemuda tolong bersuara bagi pihak mereka dalam isu-isu yang bersangkutan dengan kelangsungan hidup. Kita tahu bahawa suasana yang kita hadapi hari ini ada sesuatu yang luar biasa, tetapi sebenarnya kita seharusnya lebih bersedia kerana kita sudah melalui PKP 1 yang pertama dulu dan kali ini adalah PKP yang ketiga. Dalam PKP 1 dulu saya kira ramai yang agak terperanjat dan terkejut dengan suasana yang kita hadapi, pandemik yang tak pernah berlaku dalam sejarah hidup kita semua. Tapi waktu PKP 1 dulu, walaupun kita ada lockdown juga, bahkan lebih efektif pada waktu itu. Rakyat dipaksa duduk di rumah, tak boleh bekerja langsung, hampir semua sektor ditutup dan pada waktu itu kita berjaya melandaikan lekuk COVID-19 dan berjaya memutuskan rantaian COVID tersebut. Tetapi masalah pada waktu itu kesan kepada rakyat memang sudah ketara. Tetapi kesan itu sebenarnya tidak seteruk PKP 2.0 dan tidak separah PKP 3.0. Kenapa? Sebab PKP 1.0 dulu walaupun bantuan itu pun tidaklah cepat, tetapi rakyat masih punya simpanan dalam tangan mereka dan rata-rata pun belum sangat terkesan dengan soal kena buang kerja. Tetapi bila masuk PKP 2, kita kalau ingat lagi, pemuda antara yang lantang juga minta supaya pada waktu itu untuk kerajaan membenarkan pengeluaran KWSP akaun 1
dan juga diperkenalkan pada waktu itu Air Sinar, Air Lestari 1.0. Kita juga minta moratorium, dan pada waktu itu pun sebenarnya kerajaan semacam takut-takut nak memenuhi tuntutan, nak melaksanakan dan memenuhi aspirasi rakyat. Tetapi bila kita tegas dan kita terus mendesak, dan rakyat melalui ruang social media juga bersuara, dan parlimen pada waktu itu diambil peranannya oleh ahli-ahli parlimen Barisan Nasional, terutamanya Datuk Seri Najib Tun Razak, sehingga kita dituduh sebagai dengan pelbagai episod berpolitik, seolah-olah kita tuntut itu sebagai satu syarat seperti hikayat Puteri Gunung Ledang, contohnya pada waktu itu. Tetapi akhirnya bila kerajaan akur dengan tuntutan kita, kita dapat lihat rakyat amat appreciative, amat menghargai. Mereka dapat menggunakan Air Sinar pada waktu itu, menggunakan RM10,000, dan mereka yang mempunyai simpanan yang lebih, mereka boleh keluarkan daripada akaun 1 dan akaun 2. Pada waktu itu dapat menampung rakyat yang kena buang kerja untuk mereka memulakan bisnes kecil-kecilan. Saya banyak bagi contoh macam mana pilot yang kena buang kerja, cuti tanpa gaji, yang dulunya allowance berbelas-belas ribu sampai puluhan ribu, tetapi tiba-tiba jatuh tersungkur kerana hilang punca pendapatan, dan komitmen bulanan masih kena bayar, bayar kondominium yang ansuran bank, bayar ansuran kereta dan komitmen lain. Tetapi mereka menggunakan peluang daripada pengeluaran KWSP ni untuk mereka memulakan bisnes baru. Seperti mereka macam kes yang saya sebutkan, kes mereka berniaga menjual rempeyek dan menjual pelbagai cara melalui kaedah online dan sebagainya. Dan tetapi bila bisnes baru nak bertapak, tiba-tiba dikejutkan pula dengan PKP 3.0. Ya, kita memang tak nafikan, sebab itulah bila saya ingat lagi bila pemuda mengatakan bahawa satu cara untuk kita memutuskan rantaian, kita gunakan pendekatan PKP 1.0 dengan buat betul-betul total lockdown, kerana kita tahu tempoh hayat infeksi ataupun tempoh hayat virus ini hanya dalam lingkungan 14 hari. Jadi kita buat total lockdown, betul-betul total lockdown, jangan separuh masak. Tetapi kita bagi syarat kena buat 7 tuntutan pada waktu itu, ataupun 7 prasyarat kita letakkan. Antara lainnya kita minta supaya ada bantuan diberikan kepada rakyat, kerana kita dapat sudah foresee, sudah melihat kalau rakyat tidak dibenarkan untuk bekerja, tidak dibenarkan untuk berniaga, yang parah adalah mereka yang bekerja sendiri. Yang parah mereka yang tidak ada gaji bulanan. Yang parah mereka yang bergantung kepada pendapatan gaji harian umpamanya. Yang ini akan memberi kesan. Jadi pada waktu itu kita minta nak buat total lockdown penting, tetapi pastikan kerajaan kena bersedia bakul makanan, bantuan khas seperti BPR dulu untuk diberikan kepada rakyat. Moratorium 2.0 perlu diambil perhatian. Kita juga cadangkan Air Sinar, Air Lestari 2.0 kerana ini saat mana kita menganggap bahawa rakyat akan berhadapan dengan suatu musibah yang lebih dahsyat daripada PKP 1 dan 2. Termasuk juga kita tuntut supaya total lockdown ini mesti total lockdown. Tutup semua kilang-kilang, tutup semua pasar raya kecuali kedai-kedai ataupun supermarket untuk jual makanan saja. Dan untuk beli barang makanan, untuk beli barang keperluan macam PKP 1 jugalah. Tetapi pastikan ia benar-benar ditutup. Tetapi malangnya bila diumumkan selepas 20 Mei kita keluarkan cadangan untuk total lockdown tu, akhirnya kerajaan akur dengan tuntutan dan juga suara netizen yang kuat pada waktu itu minta untuk kita buat total lockdown ni. Akhirnya 1 hari bulan Jun kerajaan umumkan diadakan total lockdown. Tetapi pada waktu itu tidak ada sebarang pengumuman berkenaan dengan bantuan-bantuan ini. Dan yang lebih kita rasa kecewa kerana dia tidak menjadi satu PKP yang bersifat penuh, bukan total lockdown yang penuh. Kerana kita dengar, masa itulah kita dengar di belakang-belakang semacam menteri MITI berlakunya
dua pertembungan antara dua kabilah dalam kerajaan. Kabilah yang melihat soal kesihatan dan satu lagi kabilah yang melihat soal ekonomi. Dan Menteri MITI pada waktu itu minta supaya kelulusan syarikat-syarikat kilang-kilang ini mesti di bawah MITI. Sedangkan sehari ataupun 2 hari sebelum pengumuman itu dibuat, Menteri Kanan Keselamatan yang hari ini dah jadi Timbalan Perdana Menteri, dia umumkan bahawa kita berikan power kepada kementerian-kementerian kerana kementerian-kementerian lebih tahu syarikat-syarikat yang betul-betul esensial di bawah kementerian masing-masing. Tetapi apa yang berlaku tak sampai sehari sebelum pengumuman, Menteri MITI seolah-olah ambil alih semuanya, nak centralize. Dan yang lebih kita rasa sakit hati apabila lepas 2 hari umumkan hampir 90,000 diluluskan. Lepas seminggu 150,000 kilang-kilang dan syarikat-syarikat diluluskan. Apa maknanya PKP kalau apa maknanya total lockdown kalau penyumbang terbesar 60% penyumbang utama kepada infeksi penularan COVID-19 ini datang daripada kilang-kilang dan tempat kerja. Itu datang daripada data Kementerian KKM. Jadi apa gunanya ada total lockdown? Akhirnya kita dapat lihat rakyat terpaksa dan dipaksa berkurung, habis 14 hari tambah lagi 14 hari. Hari ini sedar tak sedar sudah menjadi hari yang ke-41. Dan kita dapat lihat angka kematian dah sampai 6,000 lebih, kes mencecah 9,000 setiap hari. Jadi ini antara perkara-perkara yang sebenarnya kita harus ambil perhatian, dan sebab itulah kita kena mendengar denyut nadi dan suara rakyat itu sendiri. Okey Doktor. Kita ada satu soalan ni daripada Smashing Labu. Dia kata, Salam Dr. Ashraf, adakah tindakan KWSP percepatkan pendaftaran ke-12/7 adalah untuk merencatkan TPM untuk berbincang dengan PM? Harap nampak soalan saya. Saya tak tahulah, tetapi bila mana hari Jumaat lepas saya berbincang dan menyampaikan 10 tuntutan rakyat ini kepada Datuk Seri Ismail Sabri, yang menjadi satu mainan persepsi di kalangan JKOM dan juga mereka yang cuba membentuk persepsi kononnya saya menjilat ludah saya ataupun saya ada U-turn, padahal apa yang berlaku ialah Datuk Seri Ismail Sabri dia melakukan kunjung hormat kepada Presiden UMNO, dan kebetulan pada waktu itu Presiden menjemput saya bersama, dan bila Presiden menjemput itu saya beritahu kata saya memang nak membawa suara rakyat ini kerana saya tahu bahawa beberapa isu dalam 10 tuntutan itu termasuk iSinar ini perlu disegerakan, iCitra ini perlu disegerakan, isu moratorium banyak perkara yang perlu diambil kira. Jadi itu yang saya ambil kesempatan berbincang dengan Datuk Seri Ismail Sabri, dan dia memperhalusi apabila saya terangkan satu persatu isu-isu yang kita bangkitkan di dalam 10 perkara itu, dan saya terangkan kepada dia ini bukan pemuda sengaja buat ataupun lakukan atas pemikiran kita, tidak. Ini daripada rumusan yang kita buat daripada ribuan suara-suara rakyat di media sosial yang datang kepada kita, yang mesej kepada pemuda, yang datang daripada pemuda-pemuda di akar umbi, rakyat yang hantar mesej peribadi kepada kepimpinan pemuda di semua peringkat. Bila kita buat rumusan ini, termasuklah isu yang berkaitan dengan KWSP, yang mana sebenarnya dalam konteks KWSP ini rata-rata rakyat merasa sedikit kecewa dengan pengumuman yang dibuat pada 28 Jun oleh Perdana Menteri apabila diumumkan package pemulihan yang untuk membantu rakyat. Itu pun lambat, 1 Jun sudah diisytiharkan total lockdown. 28 hari lepas pada itu baru umum berkenaan dengan bantuan-bantuan rakyat. Tetapi bantuan rakyat yang diumumkan ini bukan dapat bulan Jun, bukan dapat bulan Julai, hanya akan dapat bulan Ogos. Itu pun tarikh pun belum tahu lagi. Jadi itu antara perkara yang, antara isu yang kita bawa ialah termasuk KWSP. Apa isu KWSP ini sebenarnya? Rakyat minta supaya iCitra yang diberi nama baru daripada iSinar Lestari kepada iCitra ini ditambah baik. Ditambah baik dari segi apa? Pertama,
Kan? Benarkan rakyat untuk keluarkan wang simpanan yang ada di dalam akaun satu. Jangan hanya tertakluk kepada akaun dua. Kerana akaun dua ni dah banyak komitmen dah. Bayar rumah dan sebagainya. Akaun satu ni masih berbaki dengan banyak. Kebanyakannya rata-rata. Sebab terutamanya mereka yang dalam lingkungan M40. Kena ingat ya, M40 antara golongan yang sentiasa tercicir. Padahal mereka ini sudah jatuh ke B40. Kenapa B40. saya sebut sedemikian? Kenapa? Saya bagi contoh ya. Satu senario kan, yang ini daripada sejumlah besar kes-kes yang dikongsikan dengan kami di pihak pemuda kita ni. Katakan suami ni bekerja swasta. Dia kerja gaji 4,500. Isteri dia kerja kerajaan. Gaji 1,400. Kerja sebagai kerani biasa, 1,400. Memang kalau ikut pendapatan isi rumah, kalau campur 4,500 dengan 1,400, dia dah jadi 5,900. 5,900 dia sudah menjadi M40. Tetapi banyak kes, dalam kes ini, yang suami ini sudah pun dicutikan tanpa gaji sejak daripada awal PKP 3.0. Maknanya mereka sudah berbulan-bulan tidak ada gaji pendapatan daripada suami. So bergantung kepada pendapatan isteri 1,400 dan juga simpanan suami yang ada dan simpanan isteri yang ada. Maknanya daripada isi rumah 5,900 jatuh kepada RM1,400. RM1,400 mereka ini sudah dikategorikan B40. Masalahnya mereka tidak dapat bantuan BPN kerana BPN ni hanya kepada B40. Bila kita bersuara, kita bising, kerajaan bagi bantuan, umumkan bantuan dalam package pada 28 Jun. Package apa? Package untuk BKC dipanggil, bantuan khas COVID. Dia masukkan juga M40. Tetapi M40 dia bagi hanya RM250. Itu pun bulan Ogos ni. RM250 bulan Ogos. Cuba bayangkan macam mana keluarga yang dulunya M40 kan, yang ada komitmen sewa rumah RM900, yang ada komitmen bayar kereta. Suami bayar kereta bulan-bulan, MyV dia RM450. Isteri bayar bulan-bulan kereta dia dalam RM650, Honda City. So kalau dalam keadaan biasa mereka mampu untuk bayar komitmen-komitmen ini. Tetapi bila dah jatuh kepada B40, hanya bergantung pada 1,400, nak bayar komitmen ini pun tak ada. Berbulan-bulan terpaksa bergantung pada saving. Tetapi saving pun hampir habis. Itu sebab mereka minta supaya iCiptra ini membenarkan mereka mengeluarkan wang dengan jumlah berkadaran dengan berapa yang mereka ada dalam akaun satu. Sebab pekerja-pekerja swasta ni biasanya secara purata mereka sudah ada lebih daripada 100 ke 200 ribu dalam akaun satu. Sudah tentu mereka perlukan kecemasan wang ini sebab nak mengharapkan wang daripada kerajaan. Itu yang saya sebutkan dalam perkara dalam 10 tuntutan itu, antara perkara yang terbaik adalah kerajaan melakukan suntikan fiskal. Apa dia suntikan fiskal? Kerajaan dah bantu. Mana tak cukup 250. Bantu lebih lagi, RM1,000 ke, RM1,500 ke. Tak apa, dalam keadaan susah, bantu rakyat. Ini juga untuk memastikan ekonomi tidak stagnan, tidak tidak bergerak. Aliran tunai kita dapat berkembang. Ini satu perkara yang diminta oleh netizen. Yang kedua, kita minta supaya BPR ataupun iCiptra ini dipercepatkan. Jangan tunggu sampai bulan Ogos. Bila kita minta cepat ni, 3-4 hari ni kita main isu iCiptra. Kan? Hari ini pun pagi ni kita keluarkan lagi kenyataan. Akhirnya dibuat pengumuman, dipercepatkan daripada 15 hari bulan. Nak tunggu 15 hari bulan baru isu permohonan akan diproses ataupun buka permohonan, dia cepatkan esok. Maknanya 12 hari bulan permohonan boleh dibuka. Ini soal permohonan, kita minta supaya kalau boleh cepatkan dari segi penyaluran wang-wang iCiptra ini. Dan yang ketiga, rakyat minta supaya pendahuluan itu bukan hanya RM1,000, tetapi kita minta supaya lamsam RM10,000 atau berkadaran dengan jumlah simpanan. Kalau misalnya jumlah simpanannya RM200,000, 10% daripada RM200,000, RM20,000. Baki RM20,000 sebab rakyat, kena ingat macam saya katakan tadi, ramai rakyat yang susah sebab mereka tidak boleh bekerja.
Mereka sudah mengalami masalah pendapatan yang amat defisit sekarang ni, dan itu sebab dia berlakunya kes mental, kes psikologi, kes sampai ke peringkat bunuh diri. Ini antara perkara yang kita minta dalam konteks KWSP tadi. Ada soalan kedua ni, Doktor, daripada Fazli 1664. Mohon ulas isu peniaga kecil B40 F40 bujang yang menerima gerah khas prihatin bagi mempertahankan perniagaan yang terjejas teruk, tapi malangnya dinafikan bantuan prihatin rakyat. Ini pun satu perkara yang sentiasa kita terima. Saya rasa tak kurang daripada 400 mesej yang berkaitan dengan isu BPR yang dulunya BPR 1.0 mereka dapat, tetapi bila masuk BPR 2.0 dan BPR BKC tambahan ini, mereka dinafikan. Kenapa dinafikan? Konon sebab mereka sudah dapat grant khas prihatin. Kena ingat grant khas prihatin tambahan pun hanya nilainya RM500 ya, berbanding dengan grant khas awal tu RM3,000. Tapi kena ingat, mereka yang terjejas ini yang menerima grant khas prihatin ini adalah mereka kebanyakannya daripada dua kategori besar, iaitu pertama kategori peniaga kecil dan sederhana. Yang kedua adalah mereka daripada kategori mikro, peniaga mikro. Dua kategori ini sebenarnya yang paling terjejas. Sebab apa? Contohnya lah, bagi pengusaha sederhana, ada firma guaman, pekerja dalam 5-6 orang. Ini small business, small firm je. Tetapi mereka tak boleh buka firma. Gaji kena bayar. Tetapi sebabkan mereka penerima grant, okey, mereka bolehlah cover sikit. Tetapi bila masuk isu BPR kali kedua ni, mereka sudah dinafikan. Termasuklah peniaga-peniaga kecil yang lain. Sedangkan RM500 untuk grant khas ini hanya digunakan untuk menampung perniagaan mereka. Itu pun tak cukup RM500. Orang Kelantan kata nak leleh mana. Tetapi satu perkara yang kita kena ingat, mereka juga amat memerlukan bantuan BPR ini. Kalau mereka tadi daripada kategori B40 tadi, untuk BPR tambahan pun mereka hanya dapat dalam sekitar RM500 saja. Jadi tak banyak pun. Maknanya kalau kerajaan terlalu berkira-kira nak membantu rakyat dalam konteks ini, dan mereka kena merayu. Ini satu isu pula. Itu sebab kita masukkan dalam 10 tuntutan kita. Sebab bila nak merayu, macam-macam dokumen yang mereka minta. Padahal mereka tak boleh nak sediakan dokumen itu, sebab bila tanya LHDN, mereka kata boleh guna dua kaedah, secara online ataupun secara fizikal. Masalahnya bila ramai yang telefon online, mereka nak dokumen ini diserahkan kepada pejabat-pejabat LHDN yang terdekat. Bila mereka pergi kepada terdekat, mereka pula diminta untuk tunggu sesi temu duga khas. Masalahnya mereka berada dalam keadaan PKPB ataupun PKPD. Terhad, mereka tak boleh bergerak lebih daripada 10 km. Masalah kebanyakannya, rumah mereka dengan pejabat LHDN ni melebihi 10 km. Isunya, macam mana mereka nak bagi pertama dokumen-dokumen ni. Yang kedua, permintaan dokumen ni kadang-kadang melampau sangat. Sampaikan sijil nikah pun diminta, sijil pelajaran pun diminta, munjul tak minta sijil SPM je. Ini antara keluhan-keluhan yang ada. Jadi sebab itu kita sebut dalam antara 10 tuntutan tu, kita minta supaya jangan dikurangkan birokrasi, jangan menyusahkan rakyat dalam suasana rakyat yang memang dah terbeban dan terdesak hari ini. Okey Doktor, soalan daripada PBUKT online berkenaan dengan moratorium ni. Saya rasa bank masih lagi mengenakan faedah terakru kepada peminjam. Apa komen Doktor? Ya, ini satu lagi isu besar. Okey. Isu ni yang kita di peringkat pemuda perjuangkan, sebab kita tahu ramai yang rakyat yang susah tadi, mereka ada banyak komitmen hutang, ansuran kereta, pinjaman rumah, pinjaman peribadi, pinjaman kredit kad, dan bila berlaku PKP yang menyebabkan pendapatan mereka berkurangan, mereka memang dalam keadaan terdesak.
kalau kita tengok pun kes-kes kematian yang sampai mencecah 1,009 orang sepanjang daripada PKP 1 sampailah PKP 3 ini. Itu laporan polis. Polis mengatakan kebanyakan kes bunuh diri ini adalah disebabkan oleh kesan emosi dan psikologi kerana mereka dililit dan dibebani dengan hutang. Jadi isu hutang ni benda besar. Memanglah kita pun sedar bahawa dalam suasana sekarang memang hutang memang antara perkara yang boleh memberikan kesan psikologi yang tinggi. Sebab itu bila masuk dalam PKP 3.0 ni, kita di peringkat pemuda kita minta supaya diteruskan bank-bank menawarkan moratorium 2.0. Tetapi kita spesifikkan moratorium itu mestilah automatik. Jangan menyusahkan rakyat dengan pelbagai keperluan untuk memohon, kena sediakan dengan sebarang dokumen. Automatik. Yang kedua, menyeluruh. Jangan hanya B40. Peringkat awal mereka hanya bagi kepada B40. Bila kita desak, barulah mereka naikkan kepada M40. Yang ketiga, kita minta supaya mansuhkan ataupun ditiadakan sebarang charge tambahan, termasuk faedah-faedah tambahan. Saya sebut umum faedah tambahan. Kerana apa? Kerana di dalamnya termasuk isu faedah terakru. Dia ada beza antara faedah atas faedah compounded interest dengan faedah terakru. Apa maksud faedah terakru ini? Yang mudah untuk kita faham. Sebagai rakyat biasa, bila kita katakan kita ada komitmen ansuran bulanan dengan bank, kereta kita kena bayar RM1,000 setiap bulan. Bila 6 bulan ditangguhkan, maknanya RM6,000 yang kita akan terpaksa bayar kemudian. Tetapi dalam istilah bank, RM6,000 ni ataupun RM1,000 satu bulan itu, dia terkandung dua elemen. Pertama, prinsipal, harga pokok ataupun nilai pokok. Yang kedua adalah nilai keuntungan ataupun disebut sebagai interest, faedah. Okey, dua komponen. Okey, macam mana bank mengira faedah ni? Bank mengira faedah ni berasaskan dua kriteria penting. Pertama, dia akan mengambil kira kos dia. Apa dia kos dia? Kos bank ialah kos-kos dari segi dana-dana yang dia dapat untuk memberi pinjam kepada orang. Mana dana dia? Ada dua. Pertama, dana daripada pendeposit yang menyimpan duit dengan bank. Itu dana yang paling besar sekali. Yang kedua adalah dana daripada money market ataupun pasaran kewangan. Dua-dua sumber ini ada kos. Maknanya orang yang simpan dalam fixed deposit, dia expect, dia mengharapkan dia pun dapat faedah 1-2% contohnya. Di pasaran modal lebih tinggi lah, sebab dia overnight punya transaction, semalaman punya urus niaga. Sebab kalau bank perlukan duit, dia pinjam. Dia tak perlukan duit, dia jual contohnya. Jadi ini antara kos yang akan dimasukkan dalam pengiraan faedah. Yang kedua, dalam konteks pengiraan faedah ni juga, dia akan memasukkan elemen apakah kemungkinan dari segi losses ataupun kerugian yang akan berlaku. Maknanya dia akan masukkan elemen expected losses. Expected losses ini dia akan buat kebarangkalian. Sebab orang tak ambil moratorium, kemungkinan mereka tak boleh bayar akhirnya. Akhirnya jadi non-performing loan ataupun mereka jadi hutang yang tak berbayar. Ini akan menjadi kerugian bagi dia. Masalahnya ini hanya satu andaian. Mereka masukkan dalam elemen faedah. Sebab itulah faedah ni penting bagi bank, dalam pemikiran bank. Saya cuba nak fahamkan supaya di mana letak duduknya tuntutan ataupun bila pemuda mendesak. Kita bukan mendesak atas angin. Kita faham bank punya situasi. Tetapi kita minta bank ambil kira ada nilai ihsan. Dalam suasana rakyat tengah susah sekarang ni, apa salahnya letak ke tepi dulu soal keuntungan ini, faedah ini. Tumpukan hanya soal macam mana nak dapat balik jumlah bayaran ansuran yang dikenakan kepada pelanggan. Kalau pelanggan dikenakan 1,000, maka 1,000 jugalah nanti dia akan bayar. Sebab moratorium tu apa? Moratorium tu maknanya penangguhan bulanan, ansuran bulanan yang terpaksa dibayar oleh pelanggan. Kita tangguhkan. Ditangguhkan berapa bulan? 3 bulan atau 6 bulan. Masalahnya, bank tetap pemikiran bank. Dia nak untung. Dia nak untung berganda pula tu. Apa yang berlaku dalam PKP 1 terbukti.
dia bagi moratorium, tetapi bank tidak mengalami kerugian seperti mana yang dijangkakan. Bahkan dia mendapat untung yang besar. Sebab itulah hampir semua bank mencatatkan keuntungan yang besar. Maybank untung sampai 6 bilion lebih. CIMB 4 bilion. Bank-bank lain 1 bilion. Ada yang paling kurang pun dalam 850 juta. Pemuda tuntut bagi pihak rakyat. Apa salahnya dalam tempoh rakyat tengah susah sekarang? Dulu masa bank dalam keadaan susah. Ingat lagi masa tahun 1998 bila ada krisis kewangan. Masa kita berhadapan dengan krisis kewangan 1997-98 dulu. Bank-bank ini terpaksa diselamatkan oleh kerajaan menggunakan duit rakyat. Apa yang kita namakan sebagai bailout. Kita membeli hutang-hutang lapuk yang tak boleh dibayar oleh pelanggan yang menyebabkan bank rugi, bayar dan pindahkan kepada dana harta dan dana niaga. Guna duit siapa? Guna duit rakyat. Maknanya dalam keadaan bank berhadapan dengan krisis dan hampir bankrupt, bank boleh bankrupt, siapa yang bantu? Rakyat bantu. Akhirnya bank boleh buat duit balik selepas daripada itu. Sekarang ini, rakyat hadapi pandemik yang luar biasa yang tak pernah kita lalui sebelum ini. Rakyat susah. Itu sebab kita minta bank juga menunjukkan keihsanan dia. Menunjukkan nilai timbang rasa. Tak perlulah charge faedah terakuru ini. Ini yang jadi masalah juga bila Menteri Kewangan berdolak dalih dalam membantu rakyat. Kerajaan berdolak dalih membantu rakyat. Bila kami berjuang peringkat awal kata, gunalah kuasa, apa guna darurat yang diisytiharkan pada 16 Januari dulu. Kononnya nak bantu rakyat. Darurat untuk bantu rakyat. Itu dia punya tagline dulu. Darurat untuk tangani COVID. Tetapi kita pun tahu, darurat itu untuk apa? Untuk pastikan kuasa dia tak terjejas. Kekal. Masalahnya, gunalah kuasa di bawah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu 2021 yang dia gubal dan dia luluskan dengan persetujuan yang di-Pertuan Agong tanpa melalui parlimen pun yang memberikan kuasa yang besar kepada kerajaan. Kerajaan boleh ambil bank-bank ini. Kerajaan boleh ambil aset-aset ini. Tetapi of course lah kita tak suruh kerajaan buat perkara yang zalim kepada bank. Tetapi kerajaan perlu berpihak kepada rakyat. Menteri Kewangan guna kuasa yang ada dalam ordinan darurat. Menteri kata apa? Dia tak ada kuasa. Saya pun terus keluarkan 3 punca kuasa yang ada. Dia ada punca kuasa yang paling besar sekarang ni dalam konteks darurat, dia ada ordinan darurat. Dia ada punca kuasa daripada Akta Bank Negara 2009. Kerajaan melalui Bank Negara boleh diktate bank-bank ini. Kerajaan juga ada kuasa melalui Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Financial Services Act 2013. Yang boleh mengambil mengarahkan, boleh buat macam-macam kepada bank-bank yang ada. Gunalah kuasa ini. Apa dia kuasa ini yang kita cadangkan? Pertama, saya cadangkan kepada Tengku Zafrul dan Menteri. Pertama, selaraskan cara pengiraan ataupun cara penawaran moratorium oleh bank-bank. Ini tidak. Maybank umum tanpa segan silu. Siapa yang dapat moratorium 3 bulan, kita akan extend 12 bulan untuk dia bayar. Maknanya ini bukan moratorium, ini mencekik darah. Maknanya seorang tu kena bayar lebih. Sepatutnya 3 bulan ekstra, 3 bulan lah kena bayar. Ini dia tambah 12 bulan. Kalau orang yang ambil moratorium 6 bulan, 24 bulan. Penstrukturan semula, penjadualan semula dia punya hutang. Itu Maybank. 4 kali ganda kena bayar. 4 kali ganda kena bayar. CIMB lain, RHB lain, bank rakyat lain. Cara pengiraan berbeza-beza. Saya, Zafri, bukan bercakap soal cakap besar ke apa, tetapi ini kita bercakap melalui pengalaman kita. Saya pernah berada dalam dunia perbankan dan kewangan hampir 10 tahun. Saya pernah menjadi pengurusi syariah sebuah bank. Saya pernah jadi lembaga pengarah sebuah bank. Saya pernah mempengerusikan risk management committee bank. Saya tahu macam mana pemikiran bank. Saya tahu apa concern dia. Dan saya tahu macam mana perkara yang boleh kerajaan bantu untuk win-win. Contohnya, antara perkara yang kita cadangkan ialah bagi insentif cukai kepada bank-bank yang bagi moratorium. Selaraskan cara pengiraan faedah terakuru ini. Kalau boleh, tak perlu ada faedah terakuru ini. Cukuplah berapa yang rakyat bayar, peminjam bayar,
ansuran yang ditangguhkan, itu jugalah dia akan bayar. Contohnya, dia ada loan 36 bulan. Kan? Bila 3 bulan atau 6 bulan, dia minta penangguhan, maknanya tambahlah daripada 36 bulan, tambahlah lagi 3 bulan ataupun 6 bulan. Itu saja. Bukannya, dahlah tak bayar RM1,000. Bila campur faedah terakhir, akhirnya dia bayar lebih. Macam saya post malam. Kan? Seorang daripada pelanggan RHB Islamic, dia beritahu saya, ni guna nama Islam, tetapi kena bayar lebih 9,000 daripada jumlah yang asalnya. Kenapa berlaku begitu? Sebab dia ambil kira, kalau dalam Islamic banking dia ubah perkataan faedah kepada keuntungan terakhir. Cuma kaedah pendekatan dia berbeza lah. Tetapi saya tak nak berbahas bab itu. Saya sebutkan semalam, bank-bank Islam pun inilah masanya kena tunjukkan contoh dan model kepada rakyat bahawa bank Islam ni lebih bersifat ihsan sifatnya. Ambil semangat maqasid syariah, matlamat syarak, menggunakan nama Islam. Quran sebut, wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Al-Baqarah ayat 180. Apabila seseorang itu tak boleh membayar hutang, apabila seseorang itu dalam keadaan susah, wa in kana dhu usratin, usrah dalam keadaan kepayahan, kesulitan, maka kamu berilah perpanjangkan tempoh untuk dia membayar balik hutang tersebut. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau dia tak boleh bayar juga, okey, kamu waive benda tu. Ini ada dalam semangat Al-Quran, tetapi sudah tentu kita kena ambil kira juga bahawa bank ini bukannya menggunakan duit dia, tetapi isunya bank Islam kena tunjukkan ihsan. Kalau boleh, janganlah menggunakan pendekatan faedah terakhir ini. Okey doktor, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, hari ini kalau tak salah saya hari ketiga berturut-turut kes positif melebihi 9,000 kes dan lebih 5,000 kes hanya di Selangor dan KL. Akibatnya rakyat terus berada dalam kesukaran. Jadi untuk membantu dan membela rakyat ni, pemuda atau doktor tampil dengan 10 tuntutan rakyat untuk tambah baik bantuan ini. Jadi sejauh mana doktor melihat kerajaan akan melaksanakannya, atau jika tidak, apa yang akan berlaku? Itulah Zufri saya sebutkan tadi. Apa yang kita tuntut ni, kalau saya boleh just refresh 10 permintaan rakyat ni. Pertama, kita minta segerakan bantuan. Bantuan apa? Bantuan yang dikatakan bantuan khas COVID. Bantuan khas COVID ni tak payah tunggu sampai bulan 8. Itu pun belum diberikan tarikh lagi. Bila? Kita suruh segerakan. Kalau boleh, masa bulan Jun hari itu. Okey, sekarang dah masuk bulan 7. Segerakanlah. Yang kedua, kita minta supaya kerajaan janganlah berkira sangat. Luluskan saja semua kategori BPR, BPN, BKC ini. Dan penerima JK grant khas prihatin. Maknanya, tak kiralah dia penerima JKP ke, baki je. Sebabnya berapa je. Bukannya banyak sangat. Yang ketiga, kita minta supaya pemudahkan proses rayuan. Jangan minta dokumen bukan-bukan. Dan kalau boleh, saya keluarkan kenyataan tambahan hari ini. Saya kata, kita ni negara yang selalu nak anggap bahawa kita ke arah negara maju. Kita amalkan macam mana negara maju. Negara UK umpamanya. Negara UK, dia based on trust. Kita buat self-declaration. Kita kata, kita punya pendapatan terjejas. Okey, tak apa. Dia tak minta kita tunjukkan contoh, bukti, dokumen, apatah lagi dalam suasana yang sulit hari ini. Macam mana kita nak? Kalau semua orang ada printer, ada alat mesin untuk kita buat untuk kita hantar dokumen-dokumen secara online, bukan semua yang ada kelengkapan sedemikian. Jadi permudahkan. Yang keempat, LHDN wajar update maklumat-maklumat dan data-data terkini. Tak boleh ambil kira data-data tahun lepas. Data tahun lepas dia berbeza dengan hari ini. Macam saya katakan, tahun lepas yang bayar cukai, contohnya golongan M40, mungkin tahun ni dia sudah menjadi B40. Sebab apa? Bulan Januari dah ada yang kena buang kerja, bulan Januari ada yang cuti tanpa gaji, bulan Januari yang dia tak ada pendapatan. Jadi kalau berlaku dalam kes insiden macam saya katakan tadi, yang mana peringkat awal isi rumahnya 5,900 tiba-tiba jatuh sampai 1,400. Sebab apa? Suami dah tak ada pekerjaan. Suami dah tak ada pendapatan. Kan? Ini
sudah tentu kalau nak kira data LHDN, dia orang tak layak untuk dapat BKC pun. Dia orang tak layak untuk dapat BPR. Dia orang tak layak untuk dapat DK contohnya. Tetapi sebab itu saya katakan kita kena update. Okey, bagi peluang untuk semua declare. Janganlah pula minta bukan-bukan sebab kadang-kadang susah nak dapatkan majikan punya certification, yang mana pejabat-pejabat ni dah tutup. Akhirnya yang berusaha untuk dapatkan hanya BKC untuk M40 RM250, kos nak dapatkan, nak buat all this nak pergi travelling, kos nak nak photostat, kos nak buat permohonan, alih-alih tak berbaloi pun. Padahal rakyat tengah susah. Jangan ingat bahawa M40 ni cukup makan. Pengalaman pemuda-pemuda yang bergerak di Akaumbi sekarang ini, yang angkat bendera putih ni bukan sahaja B40 tau. Ada yang dalam keadaan rumah dia ada 3 buah kereta pun ada. Ada yang 2 kereta pun ada. Tetapi ada 2 kereta, 3 kereta, jangan ingat mereka ni kaya. Dulu mereka ada pendapatan yang boleh bayar semua bulan-bulan ni kereta ni. Kebanyakan orang ni dah start tunggu masa je. Saya hari ni saja ada sekurang-kurangnya 11 ke 12 orang mengadu kepada dalam mesej saya, kata kereta nak kena tarik dah 2 ni. Sekurang-kurang ada 11 orang beritahu benda yang sama. Maknanya mereka ni ada 2 kereta, 3 kereta, dulunya mungkin kategori M40, tetapi hari ni mereka jatuh B40. Nak beli makan pun tak cukup. Ini realiti yang ada di peringkat bawah. Sebab itu kita minta supaya permudahkan. Itu yang keempat. Yang kelima, kerajaan wajib pertimbangkan suntikan fiskal. Apa maksud dia? Yang kita minta murah, yang kita minta iCitra ini duit rakyat. Sebenarnya sepatutnya dalam keadaan susah dan payah ini, kerajaan kena berani berbelanja walaupun terpaksa berbelanja defisit, walaupun terpaksa berhutang. Saya sebutkan sebelum ni dalam posting-posting dan Datuk Seri Najib pun ada sambut kenyataan saya ni. Dalam suasana sekarang tak apa kalau kita kena berhutang pun, tetapi hutang yang kita nak buat ini untuk membantu rakyat. Kita nak tanya di mana 600 bilion yang dikatakan, bajet besar 600 bilion untuk membantu rakyat. Rakyat bawah rasa kena 600 bilion. Bila kita bertanya ini, mereka tak boleh jawab sebab parlimen tutup. Mereka tak nak jawab sebab kalau di parlimen mereka tak boleh elak. Mereka kena jawab. Pengalaman saya dulu sebagai anggota pentadbiran, yang paling kita takut ialah masa parlimen tiap-tiap hari pukul 10 sampai pukul 12. Sebab waktu itu setiap anggota pentadbiran kena menjawab soalan-soalan ahli parlimen dengan jujur, dengan betul. Sebab itulah jawapan-jawapan kita tak boleh kita goreng. Kita kena ikut apa yang disediakan oleh pegawai-pegawai kementerian. Data-data dia. Sebab di parlimen, apa juga soalan yang bangkitkan mesti dijawab dengan betul dan tepat. Kalau tidak, kita boleh dihadapkan kepada jawatan kuasa, kira-kira jawatan kuasa parlimen yang kita boleh dinyahkan, sampaikan kita boleh dinyahkan status ahli parlimen kita contohnya sampai ke tahap itu. Jadi itu bezanya sebab apa kita minta parlimen dibuka, supaya ada check and balance. Sekarang ini bila pemuda bersuara hari ini, kita hanya menggerakkan suara netizen, suara rakyat. Itu sebab itu pun ada kesan dia, tetapi dia tidak seperti sistem demokrasi berparlimen. Semak dan imbang itu berlaku. Bila kita minta ni, kerajaan takut sangat sebab dia tahu bahawa dia tidak ada majoriti. Ini sebab kita kata kerajaan ni gagal. Bila kita kata kerajaan gagal, menteri kata itu bukan gagal, belum berjaya saja. Ini contoh-contoh yang berlaku. Tapi ini antara perkara yang kita minta. Belanja dengan membantu rakyat, suntikan fiskal. Maknanya apa? Maknanya tambah nilai. BKC untuk M40 kalau 200.5 tak cukup, bagi saja naikkan 1,000. Untuk B40, untuk B40 naikkan saja 1,500 ke 2,000, tak ada masalah. Dalam suasana sekarang. Yang keenam, kita minta untuk tambah baik iCitra. Tambah baik iCitra ni apa? Percepatkan lamsam RM10,000 atau lebih berkadaran dengan nilai simpanan. Juga seperti mana saya katakan tadi, akses kepada akaun 1, jangan dibagi syarat habiskan dulu akaun 2 baru akaun 1. Tak bolehlah begitu. Yang ketujuh, benarkan akses kepada akaun 1. Yang ke-8, benarkan akses golongan T20 dan M40 untuk mengeluarkan caruman pada kadar lebih tinggi. Yang ke-9, kita minta supaya kerajaan selaraskan dari segi kaedah penawaran moratorium tadi. Bank-bank perlu kita diktate cara dia kira faedah, cara dia tawar moratorium supaya tidaklah
menjadi membebankan rakyat, dan rakyat tidak ada tempat untuk dia mengadu. Sepatutnya kerajaan lah yang menjadi benteng, the custodian of the people's interest. Tapi ini tak berlaku. Dan akhir sekali, kita minta supaya kerajaan sediakan bantuan khas kecemasan untuk peniaga-peniaga kecil dan sederhana yang ramai hari ini yang tenat. Bukan saja tenat, yang ramai gulung tikar. Kalau kita tak bantu ini, sebab penyumbang utama ekonomi 65% adalah daripada SME. Dalam SME ini ada micro entrepreneur, ada golongan-golongan usahawan mikro yang mana bila PKP 3 ni boleh dikatakan mereka hampir wiped out. Kalau kita nak pastikan ekonomi kita tak terjejas, inilah saat kita nak bantu mereka. Bukan sekadar kita bagi hanya sekadar indah khabar daripada rupa, melepaskan batuk di tangga. Itu yang kita perjuangkan. Dan kalau tengok dalam 10-10 yang kita minta ni, benda yang praktikal, benda yang realistik, benda yang rakyat minta. Itu sebab kita tidak ada pilihan. Saya terpaksa. Biarlah orang nak kata apa, kita jumpa dengan Datuk Seri Ismail Sabri. Saya terangkan kepada dia. Memandangkan dia sudah dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kalau betul-betul, saya kata kat dia, kedudukan Datuk Seri Ismail sebagai Timbalan Perdana Menteri sebenarnya tak popular. Kenapa tak popular? Sebab UMNO sendiri pun belum memberi pengiktirafan. Sebab bulan Februari dulu, masa mesyuarat MKT 19 Februari, kita telah membuat keputusan di Janda Baik bahawa kita menolak dan tidak akan menerima jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sehingga hari ini, kita belum reverse keputusan di Janda Baik. Presiden hanya menyampaikan ucapan tahniah, tetapi tidak reverse keputusan di Janda Baik. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, suasana sekarang, rakyat melihat kerajaan ini tak membantu mereka. Jadi saya kata kat Datuk Seri Ismail, sebagai abang saya kata, gunakan kesempatan berada di posisi itu untuk win back people's heart dengan cara bantu rakyat dalam keadaan tertekan ini. Gunakan masa ini untuk betul-betul berjuangkan untuk rakyat. Sebab ini adalah kehendak rakyat akar umbi yang sedang susah. Dan dia bagi jaminan kepada saya, dia akan ambil perhatian perkara ini. Mungkin juga yang KWSP ini juga adalah hasil daripada itu. Yang pasti, bila kita minta untuk dia ambil tindakan segera untuk tutup kilang-kilang ini. Sebab ini sekarang dia sudah lebih tinggi daripada Azmin. Dulu dia satu taraf dengan Azminnya. Menteri Kanan sama-sama Menteri Kanan, walaupun Azmin Menteri yang paling kanan antara yang kanan-kanan, tetapi sekarang dia adalah Timbalan Perdana Menteri. Jangan benarkan lagi pintu belakang dibuka seluas-luasnya, kalau boleh tutup seluas-luasnya. Kalau kita nak selesaikan isu COVID ni, total lockdown, biar betul-betul total lockdown. Jangan separuh masa. Okey, Doktor. Saya yakin majoriti rakyat tahu punca peningkatan kes COVID adalah kerana lockdown yang separuh masa yang menyebabkan banyak kluster kilang wujud. Kilang dibuka kerana MITI beri kebenaran. Dan hari ini saya terbaca satu posting di FB Doktor yang antara lain mendesak Azmin supaya dipecat kerana didakwa menjadi punca utama kegagalan total lockdown ini. So apa pandangan Doktor dalam isu ini? Apa hujah saya? Apa hujah kita semua pemuda? Nak tahu gagal atau berjayanya, kita jangan based on emosi, kita based on data. Data menunjukkan pada 1 Jun 2021, hari pertama total lockdown diisytiharkan. Kes kematian adalah berjumlah 2,867 orang. Itu kes kematian pada hari pertama. Hari ini 11 Julai. Maknanya dah berapa hari? 41 hari. Kes kematian sudah meningkat hampir 3 kali ganda. 6,158. Daripada 2,867, hari pertama total lockdown, 41 hari selepas daripada itu, hari ini 6,158. Apakah ini bukan satu kegagalan? Jumlah kes COVID, jangkitan COVID, hari pertama total lockdown sudah mencecah 579,462. 41 hari kemudian, hari ini 836,296. Kes baru. Kes baru waktu 1 Jun, waktu kita tekan supaya total lockdown ini,
Kan? Kes waktu tu dah mencecah 2,800. Itu pun dah menakutkan orang ramai. Sebab biasanya dulu bawah pada 1,000. Itu pun dah menggegarkan. Tiba-tiba naik demi naik demi naik. Sebab itulah kita tak ada pilihan. Kita pemuda antara yang terawal minta supaya total lockdown ini dilakukan. Tapi tak perlu panjang, 14 hari sampai 21 hari dengan syarat 7 kita bagi yang saya sebutkan tadi. Termasuk pastikan betul-betul total lockdown, bukan separuh masa. Itu syarat yang kita bagi. Bantuan kena diberikan, moratorium kena ditawarkan, iSinar, iLestari 2.0 perlu diberikan. Tetapi semua ini tak diendahkan. Kan? Bila diisytiharkan pada 1 Jun, kes baru sudah mencecah 2,867. Mana kerajaan tak ada pilihan, terpaksa ikut sentimen rakyat yang marah sebab kerajaan macam tak ambil endah. Tetapi yang kita kecewanya, macam saya katakan tadi, bila masuk hari ketiga, keempat lockdown, Azmin dengan bangganya mengisytiharkan hampir 90,000 kilang-kilang dibenarkan dibuka. Zafri, saya menerima banyak sangat mesej-mesej peribadi. Bila kita buka 2 nombor hotline pemuda, kita menerima banyak aduan beserta bergambar. Macam mana kilang-kilang yang bukan essential. Istilah essential ni istilah yang disebutkan sebagai berkeperluan. Banyak kilang-kilang yang tidak perlu. Contoh apa? Kilang mainan kanak-kanak pun dianggap sebagai essential. Ini adalah daripada feedback orang yang kerja kilang. Dia pun rasa takut, tetapi sebabkan dia wajibkan untuk hadir. Kalau tidak, kena buang kerja. Tak ada kena buang kerja, nak cari income mana? Tak ada gaji. Jadi dia tak ada pilihan, kena pergi. Sebab itulah kita waktu tu lagi kita desak. Tolong tutup. Tapi tak diendahkan. Seminggu demi seminggu. Habis total lockdown 14 hari pertama, tambah lagi 14 hari kedua. Hari ini masuk hari ke-41. Daripada 2,867 kes baru pada waktu itu, hari ini dah sampai 9,105. Tak ada nampak penurunan. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham hampir setiap hari mengumumkan bahawa majoriti kes kluster baru datang daripada mana? Tempat kerja kilang. Tak perlu orang kata seorang yang genius untuk memberikan jawapan kepada isu yang melanda kita. Semua orang akan dengan sendirinya dapat merasakan bahawa apakah wajar lagi kita menggunakan pendekatan yang sama berulang-ulang, tetapi hasilnya, apakah kita mengharapkan hasilnya yang tidak sama? Ini antara perkara yang dibangkitkan oleh rakyat. Sebab itulah saya sebut antara perkara yang kalau habis 14 hari bulan Julai ini, maknanya hari Rabu ini dah habis, yang 2 minggu extension ini, nak diisytiharkan total lockdown lagi, okey, saya boleh terima dengan syarat. Dengan syarat bantuan kena disegerakan. Jangan tunggu Ogos. Ditambah. Yang kedua, laksanakan total lockdown betul-betul. Terengganu tak payahlah. Terengganu dah kes dia. Berapa hari ni? Terengganu? 30 lebih. 30 lebih. Okey, tak boleh. Jangan samakan one size does not fits all. Jangan kita gunakan pendekatan yang sama untuk semua negeri. Yang parah sekarang ni Lembah Kelang, Selangor dengan wilayah. Jadi betul-betul total lockdown di Selangor wilayah. Kilang-kilang di Selangor wilayah ni tutup. Yang lain bukalah di Terengganu, di Kelantan, di Johor, di Penang yang kes dia tidak sampai 4,000-5,000. Selangor hari ni 5,000. Jadi 5,000 lebih. Selangor dah 5,000 lebih. Apa lagi pendekatan? Tutup betul-betul. Kita berkata bantuan khas, bantuan bakul makanan kena diberikan sebab rakyat kena berkurung. Rakyat tak boleh keluar rumah. Ni alhamdulillah lah. Kalau tengok belakang ni orang kata Dr. Ashraf ada ruang ni besar, ada orang anak-anak boleh. Ini alhamdulillah, ini rezeki saya. Tetapi Zafri, berapa ramai yang ada ruang seperti ini? Ramai yang ruang ini inilah 3 bilik. Biliknya, tempat tidurnya, tempat makannya, yang terutamanya rumah-rumah pangsa. Sudah tentu dah rakyat yang sudah berkurung selama 41 hari ni dah stres. Jadi kalau betul-betul nak hilangkan stres ni,
betul-betul buat total lockdown, pastikan semua orang kena berkorban. Rakyat bersedia untuk susah sekali tetapi bukan berkali-kali. Dan sebab itulah yang keempat, saya tutup dengan cadangan saya tu, saya kata Datuk Seri Azmin Ali mesti letak jawatan. Sebab apa? Sebab segala kegagalan ini bermula dengan beliau yang lebih pentingkan tauke-tauke berbanding dengan rakyat marhai. Okay? Okay, Doktor. Last question. Dan juga mungkin sedikit panaslah berkait dengan UMNO tarik balik sokongan kepada PM. Sejauh mana MP-MP UMNO akan akur dengan keputusan parti dan sampai bila kerajaan ini akan bertahan, kerana pada hakikatnya majoriti rakyat sudah fed up dengan kerajaan PN ini. Apa pandangan doktor? Ya, pertama, kena ingat kenapa UMNO terpaksa buat keputusan ini. Ini keputusan yang sukar, tetapi ini adalah kehendak akar undi. Bila kita mesyuarat MKT pada 11 Mac 2020, tak kala kerajaan ini baru dibentuk atas perkongsian 13 buah parti politik, termasuk UMNO, MCA, MIC dan PBRS sebagai komponen BN yang terbesar. Pada 11 Mac, itu adalah 10 hari selepas Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Sebelum itu, kita bermesyuarat MKT, kita berikan mandat kepada Datuk Seri Presiden, buat yang terbaik, yang penting selamatkan negara akibat daripada Tun Dr. Mahathir yang letak jawatan. Yang penting, kita tak nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, yang penting kita tak nak Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Akhirnya, kompromi Tan Sri Muhyiddin diangkat sebagai Perdana Menteri. Waktu itu, yang mengangkatnya adalah ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional atas arahan Presiden yang tidak mengikat diri mereka dengan keputusan parti lagi. Tetapi bila lepas 10 hari kita ada mesyuarat MKT, kita mengabsahkan, kita meluluskan ataupun kita mengesahkan keputusan kita mengangkat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri dengan beberapa garis panduan. 3 garis panduan, 6 prasyarat. Pertama, garis panduan ni apa? Mesti sentiasa memenuhi aspirasi rakyat. Kedua, Tan Sri kena pastikan ada pelan yang efektif untuk menangani COVID dan ekonomi. Dan yang ketiga, jangan ulangi segala kesilapan PH yang lalu. Untuk memenuhi aspirasi rakyat, kita letak 6 perkara yang immediate yang kena buat. Pertama, tubuhkan RCI tabung haji. Yang kedua, ambil tindakan kes adib. Yang ketiga, hentikan jualan lambat aset-aset kerajaan dan JLC. Yang keempat, kita minta untuk yang mana kes-kes PH dulu ditarik balik dalam mahkamah, isu Lingguan Eng dan sebagainya, jambatan terowong bawah tanah sebagainya, kita minta untuk dibuka semula kerana menghormati rule of law. Yang kelima, kita minta untuk mansuhkan IPCMC. Dan yang keenam, kita minta dasar kaki tangan awam yang dibuat zaman PH untuk mengurangkan, dipanggil dasar pengurangan kaki tangan awam yang dibuat dan diumumkan pada zaman PH, dan pemberhentian pekerja-pekerja kontrak secara beramai-ramai mesti dibekukan. Ini 6 perkara. 6 perkara ni semua berkaitan dengan rakyat, bukan berkaitan dengan UMNO. Ada orang kata, UMNO buat keputusan syarat Tan Sri Muhyiddin kena lepaskan Datuk Seri Najib dengan Presiden. Tak ada. Ini bukan keputusan MKT dan tak pernah pun kita membuat keputusan sedemikian. Bahkan Datuk Seri Najib dengan Datuk Seri Presiden berkali-kali kata, jangan kaitkan isu mereka. Mereka nak lawan di mahkamah untuk membersihkan diri mereka. Tak nak mengaitkan parti dalam kes mereka. Kita pun tak pernah meletakkan syarat itu. Tetapi Zafri, setelah kita lalui kerajaan sejarah bersama, berlakunya siri-siri pengkhianatan yang cukup mengecewakan kita. Bahkan yang lebih parah lagi, bila kerajaan hari ini, dia tidak mengambil kira parti. Hari ini Tan Sri Muhyiddin, dia lupa bahawa dia Perdana Menteri itu bukan Perdana Menteri seperti mana pengurusi Barisan Nasional pada zaman kita memerintah. Dia adalah Perdana Menteri yang di bawahnya adalah rakan-rakan kongsi. It's a loose coalition. Sebab itu daripada awal kita minta untuk dia tubuhkan Majlis Presiden. Nak buat apa-apa keputusan, rujuk dulu kepada presiden-presiden parti, walaupun presiden-presiden parti itu bukan anggota kabinet.
Sebab dia diberikan keabsahan, legitimasi sebagai Perdana Menteri kerana parti-parti politik ini. Kan? Tetapi mula dia gunakan scheme of thing yang dia sebut-sebut. Apa dia scheme of thing? Bagi jawatan, bagi projek, bagi macam-macam, kita mula lupa. Dan dia gunakan ini juga untuk buat sesuatu di belakang tabir kita. Kita dah kata kita tak setuju pendaftaran Perikatan Nasional, dia daftarkan juga. Kan? Bukan itu saja, dia tarik Rakan Muafakat Nasional kita. PAS. Dia cuba tarik rakan-rakan komponen kita Barisan Nasional. Peringkat awal MIC pun dah termasuk. Sebelum dia tarik balik. Dia nak seolah-olah nak bubarkan BN, masuk PN ramai-ramai. Walhal, saya ada dalam mesyuarat di rumah Tan Sri Muhyiddin, kita menyatakan kepada beliau, UMNO tak setuju untuk mendaftarkan Perikatan Nasional. Biarlah kita kekal sebagai kerajaan bersama. Sebab kita ni dah setuju, kita akan bersama ini sehingga pilihan raya. Maknanya, kerajaan tak boleh lama. Kita kena serahkan balik mandat kepada rakyat. Sebab kerajaan ini adalah kerajaan yang orang kata pintu belakang, pintu atas, pintu bawah, sebagainya. Okey, tak apa. Tetapi yang paling penting, kerajaan dulu runtuh sebab Tuan Dr. Mahathir letak jawatan. Kita nak selamatkan negara, kita setuju untuk bina kerajaan ini buat sementara waktu saja. Untuk apa? Untuk stabilkan keadaan yang akan berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah COVID. Tetapi ada timeline dia. Bila COVID sudah reda, kita kena serahkan mandat kepada rakyat. Kenapa? Sebab negara yang mana kerajaannya seperti hari ini tidak akan mendapat kepercayaan dan keyakinan pelabur. Mana ada pelabur yang nak melabur dalam kerajaan yang begitu rapuh seperti ini? Okey, itu tak apalah. Kita tahu kita pun tak demand untuk pilihan raya kena buat sekarang sebab rakyat tengah susah. Kita berhadapan dengan COVID. Tetapi kerajaan, pimpinan Tan Sri Muhyiddin kena dengarlah pandangan parti. Kena dengarlah aspirasi rakyat. Kita bagi dia legitimasi dulu kerana apa? Garis panduan pertama, mesti penuhi aspirasi rakyat. Apa dia aspirasi rakyat sekarang? Ini benda-benda yang kita tuntut daripada rakyat ni. Kan? Benda-benda berkaitan dengan perkara berkaitan dengan kebajikan rakyat. Perkara yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Contohnya parlimen mesti dihidupkan balik, jangan dimandulkan. Ini sistem demokrasi berparlimen. Rakyat nak menyuarakan secara rasmi melalui wakil-wakil yang dipilih. Bukannya hanya melalui sosial media. Macam mana saya katakan tadi? Bukan itu saja. Darurat diisytiharkan, menyusahkan dan memudaratkan rakyat. Kita tak setuju. UMNO tidak pernah dirujuk apabila nak buat darurat. Bahkan kita menentang kuat. Kita tidak diambil kira. Macam mana kita dilayani sedemikian? Dahlah kita ni adalah parti yang mendukung dia. Tetapi dia layan kita seperti kita ni tidak ada nilai dalam sebagai sebuah perkongsian kuasa, rakan kongsi. Sebab itu akhirnya UMNO memilih untuk bersama rakyat. Kita kena bersuara untuk rakyat. Jadi kita kena disassociate ourselves dengan kerajaan ini. Kita tarik balik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sebagaimana kita memberikan sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin pada 11 Mac. Maknanya kita tariklah sokongan balik kepada Tan Sri Muhyiddin. Soal kerajaan dijatuh atau tidak, dalam keadaan darurat, kerajaan tidak akan jatuh. Tetapi serahkan kepada Parlimen untuk menentukan. Tan Sri Muhyiddin, kedudukan dia sebagai Perdana Menteri, apabila UMNO sudah tarik balik, sebenarnya dia sudah tidak ada legitimasi. Dia tidak ada majoriti. Cuma nak sah atau tidak dia ada majoriti, tunggulah di Parlimen. Tetapi kalau dia memikirkan soal rakyat, dia betul-betul berjiwa besar, dia lepaskanlah secara terhormat. Kan? Kerajaan tak perlu jatuh. Tukarlah dengan Perdana Menteri untuk seketika saja. Perdana Menteri baru ini fokus dia 3 perkara. Perkara apa? Pertama, selesaikan COVID, vaksinasi kena diutamakan. Yang kedua, kebajikan rakyat mesti diutamakan. Kan? Buatlah utamakan rakyat, jangan utamakan tauke. Utamakan rakyat, jangan utamakan bank-bank. Contohnya. Dan yang ketiga, bila herd immunity, bila rakyat sudah divaksinasi 90% ataupun capai 100%, waktu itu jangan fikir nak kekalkan kuasa. Jangan fikir kekalkan kuasa untuk apa? Nak kau projek ke, nak kau apa ke? Jangan fikir. Serahkan balik mandat kepada rakyat. Kalau kita capai herd immunity ni bulan 12, bulan 1, bulan 2 boleh bubar.
Sebab apa? Sebab kita perlukan kerajaan yang stabil. Persoalan yang paling utama sekarang, seperti Safri kata, apakah pendirian ahli-ahli parlimen kita? InsyaAllah, saya yakin bila tiba masanya ahli-ahli parlimen kita sudah tentu akan mengikut keputusan parti. Hari ini, kalau kita tengok, ahli-ahli parlimen kita tak ada seorang pun menentang. Yang keluar sekarang ini, semua surat-surat tanpa letterhead Barisan Nasional, tanpa tanda tangan. Kononnya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional menentang keputusan MKT. Mana ada? Sebab apa? Sebab hari itu pun, saya boleh katakan, keputusan MKT hari itu betul. Sudah pun ada tanda tangan. Yang mana bersetuju. Boleh katakan semua setuju untuk kita tarik sokongan ini. Cuma yang membezakan ahli-ahli MKT hari itu adalah soal timing saja. Ada yang kata tunggu parlimen. Ada yang kata, tapi yang soal timing ni hanya 6 orang je daripada 56 orang. 50 orang lagi semua setuju untuk kita tarik serta-merta. Jadi, jangan kata MKT ni dipengaruhi oleh Presiden. Presiden UMNO ni, parti ni bukan milik seorang individu. Parti ni milik kolektif. Parti juga membuat keputusan tidak akan bersetuju kalau UMNO nak mencalonkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Kita juga menyatakan bahawa MKT juga tidak bersetuju kalau kita nak menyokong PHDAP-led government. Kerajaan yang ditunjangi, diterajui oleh DAP PH. Itu jelas. Bukankah ini akar umbi? Ini bukannya suara MKT. Suara akar umbi apa? No Anwar, no DAP, no PBBM. PAU yang lepas membuat keputusan apa? Semua bangun. Memberikan mandat kepada Presiden dan MKT buat keputusan bila kita nak tarik diri. Isu soal tak setuju dengan Tan Sri Muhyiddin ini, semua setuju. Semua bangun, betul tak? Zafri ada menyaksikan di Dewan hampir 100, bukan hampir 100, boleh kata 100%. Sebab itulah parti kena buat keputusan yang berat untuk bersama dengan rakyat. Betul lah kerajaan tak jatuh, memang pun kita tahu kerajaan tak jatuh dan kita pun tak nak menjatuhkan kerajaan dalam keadaan darurat seperti ini. Tetapi kita juga tidak mahu terheret sama dengan kerajaan yang gagal. Kerajaan yang gagal sebab apa? Banyak keputusan-keputusan dia tak mengambil kira suara UMNO. Betul ada menteri-menteri UMNO tetapi mereka juga terikat dengan keputusan kabinet yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Kalau tidak, sebab itu saya katakan Datuk Seri Ismail Sabri semalam, 10 tuntutan ini adalah yang diangkat oleh pemuda UMNO, diangkat oleh parti daripada apa yang rakyat nak. Kalau betul-betul lah kerajaan ini nak jadi popular balik, dengar aspirasi rakyat. Dan sebagai wakil UMNO dalam itu, dia kena sebutkan dan dia kena perjuangkan. Dan kita tahu bahawa akhirnya yang akan menentukan apa-apa adalah Perdana Menteri. Itu saja. Jadi kalau orang kata, oh, kalau kita kata kerajaan gagal, menteri-menteri UMNO, betul, tetapi UMNO tak pernah dirujuk dalam apa-apa juga keputusan. UMNO kita bawa suara rakyat, banyak perkara yang dia tak nak dengar. Bila kita ugut, baru dia buat. Bila kita ugut, baru dia buat. Maknanya kali ini, kita kena bagi dia satu clear indication that kita tak boleh dah bersama dengan kepimpinan Tan Sri Muhyiddin ni. Kerana apa? Selagi mana kita bersama Tan Sri Muhyiddin, aspirasi rakyat ni sudah tentu dia akan dibaku sampahkan. Itu sebab kita kena terus berjuang untuk rakyat. Itu saja. Apa guna parti UMNO kalau kita tak berjuang untuk rakyat, Zafri? UMNO ini keberadaan dia adalah daripada akar umbi. Kita ni berada hari ini kerana rakyat. Kalau kita tak berjuang untuk rakyat, tak payah bicara soal perjuangan parti. Kita hanya akan dikutuk oleh rakyat kerana kita hari ini adalah pemimpin-pemimpin yang dilihat hanya mementingkan kedudukan, tembolok kita. Yang seolah-olah kita ni biar pemimpin senang atas kesengsaraan rakyat. Itu ada satu dosa yang paling besar yang UMNO tidak seharusnya dipalitkan ataupun diheretkan, dan kita tidak mahu lagi parti ini terpalit dengan sebuah kerajaan yang sebegini rupa. Okey Doktor, terima kasih. Kita dah lebih 14 minit. 14 minit tapi tak apa.
Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan saya dalam segmen eksklusif 60 minit pada malam ini. Pandangan dan buah fikiran yang pada saya amat baik dan wajar untuk kerajaan bertindak segera. Kerana realiti pada hari ini, rakyat berada dalam kesusahan dan rakyat mahu rintihan mereka didengar. Rakyat juga tidak mahu ditipu dan diberikan pelbagai alasan. Kerana rakyat hari ini tidak bodoh. Terima kasih sekali lagi Doktor. Terima kasih juga kepada semua penonton yang setia bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga share. Maaf atas segala kekurangan sehingga bertemu lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.